Okey, jadi hari ni kita nak tengok tentang Alia ajar dia sekarang tak pernah lagi tu pada ni Zati dia masuk balik putus lah. Okay, bab 9 kimia industri ni iaitu alloy. Okay, alloy ni sebenarnya adalah campuran di antara logam tulen satu logam tulen dengan satu bukan logam ataupun logam tulen dengan logam tulen yang lain. So dia bukan original, dia ada benda lain selain daripada satu benda tu. Kalau awak tengok buku teks awak, muka surat 185, dia ada gambar ni. Gambar ni lah sebenarnya nak beritahu. Contohlah, ini logam tulen kita, besi. Semua ni besi ya. Setiap biji bulat-bulat ni adalah besi. Okey. Dan besi ini walaupun awak rasa dia keras, tapi kalaulah kita panaskan dia, dia akan cair dan mudah untuk mengelongsor antara satu sama lain. Sebab tu dia kata nak buat proses pengaloyan pun buat waktu dia lebu. Kenapa? Sebab kita boleh masukkan atom lain sewaktu dia lebu kan. Sebab dia mudah mengelongsor waktu dia seorang-seorang. Dia bukan dia seorang-seorang, dia sahaja tanpa ada campuran benda lain. So kalau kita bagi tekanan, biasa saya tunjuk kalau kat sekolah, saya letak je semua buku teks sains kita letak dua baris. Lepas tu saya try 2 atau 3 baris saya try tolak. Memang sebab sama je dia punya bentuk, kita boleh tolak dengan mudah kalau kita tolak dekat tengah. So dia akan gerak. Walaupun sikit dia akan tetap bergerak. Okey, tapi bila kita campur buku teks sains, lepas tu kita campur buku lain yang ketebalan dia berbeza, okey, bila kita buat macam tu dia susah untuk bergerak. Itu paling mudah nak bagi tahu macam mana atom dalam satu logam tulen, iaitu kalau macam saya bagi contoh buku tu sama, ketebalan sama, buku jenis sama. So bila kita tolak sikit je dia akan gerak sebab kedudukan dia butter dia tu dalam tu kan. Susunan dia tu sama saja. Sebab tu juga rumah, kita nak buat rumah walaupun kita guna bata, dia tak susun. Dia tak susun cantik macam tu ikut baris dia. Tak. Dia kena ada macam lari sikit kan antara baris pertama atas dengan baris kedua. So barulah dia kuat sikit. Kalau tidak, mari je daya, tak kisahlah mari daya ke depan ke kanan ke kiri ke belakang tu akan mudah untuk diruntuhkan. So bila dia susun tidak teratur, macam mana nak susun satu atom tu tidak teratur? Senang je kita masukkan atom lain, benda lain dekat dalam dia. So bila kita masukkan benda lain, susunan tu jadi dah tak teratur macam ni. Macam gambar kat bawah ni, Rajah 9.2, sama je lah buku teks awak tu. So bila kita masukkan dia, ada benda lain. So susunan yang cantik tadi macam ni, dah tak sama kedudukan dia. So bila dia nak tolak kat sini, okey, di sini tak tertolak lah sebab ada hak besar, ada hak kecil, jadi dia tak rata, dia tidak sekata. So susah untuk ditolak ataupun diberikan daya, kena daya, geras, susah lah, jadi dia lebih keras. Sebab itulah kita penting buat alloy ni. Sebab biasa kebanyakannya logam kita bukan lagi logam tulen, dia telah pun bercampur sama ada dengan logam lain ataupun dengan bukan logam. Kita buat dia semasa lebu. Dan proses ini kita panggil sebagai proses pengaloyan. Okey, proses pengaloyan ni adalah pencampuran satu jenis logam dengan logam lain ataupun dengan karbon lah. Biasanya satu lagi kita letak karbon lagi paling mudah. Kalau karbon tu contoh keluli. Besi campur karbon. Karbon bukan logam. So bila kita taruh ni besi, semua hitam ni semua besi. Lepas tu ni atom karbon. Merah ni. Okay, bila kita campur dia jadi macam ni. So dia dah jadi keluli. Nama pun dah jadi lain. Keluli adalah sejenis alloy. So atom logam tulen sama saiz, tersusun rapat secara teratur, mudah menggelongsor, so dia kira lembut. Walaupun sebenarnya dia keras, kalau kita fikir logik, besi sangat keras. Tapi berbanding dengan dengan alloy, logam tulen adalah lembut. Dan atom asing yang kita campurkan dekat dalam dia menyebabkan logam-logam ini sukar menggelongsor, jadi alloy lebih keras daripada logam tulen.
Okey, jadi itu sebenarnya. So banyak dalam konteks awak ada. Contoh saya dah bagi tadi keluli, besi, ada besi kan 99% besi, 1% dia karbon. Tapi disebabkan 1% karbon ni susunan dia berubah dan dia jadi lebih kuat, lebih keras. So apa kita buat dengan besi, dengan keluli? Kita boleh bina bangunan dan jambatan, kita boleh buat badan kenderaan dan landasan kereta api. Okey, lepas tu kita ada pewter. Pewter ni yang biasa kita buat untuk barang perhiasan dekat rumah lah. Okey, dia adalah campuran timah 96%, kuprum 3%, antimoni 1%. Okey, sebab tu tadi yang mula-mula tu kata dia adalah campuran antara logam tulen dengan logam tulen atau bukan logam. Dia mesti lebih daripada satu campuran. So dia akan jadi alloy lah. Ni 3 campuran. 3 benda dia campur sekali. So permukaan tu dapat lebih berkilau, tahan kakisan. Hak ni yang kita nak sebenarnya. Sebab kalau kita letak timah saja ke besi saja akan berkarat. Kakisan ni maksudnya pengaratan. So bila kita buat macam ni, timah kita akan jadi tahan daripada kepengaratan. So dia tak mudah berkarat. Okay, jadi kita kegunaan dia membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Untuk gangsa gangsa ini adalah alloy pertama yang ditemui. Ingat tu, gangsa ditemui beratus-ratus tahun dahulu iaitu pada zaman prasejarah yang disebut zaman gangsa. Zaman logam tu lah. Waktu awak belajar sejarah tu. So pada zaman itu, zaman gangsa tu, gangsa banyak digunakan untuk membuat alatan dan senjata. So apa yang ada dalam gangsa? Orang zaman dulu-dulu ni pun dah tahu proses pengaloyan ni. Dah boleh buat, cuma kita tak sebutlah nama pengaloyan. So gangsa tu terhasil akibat daripada campuran kuprum 88% dengan timah 12%. So campuran ni akan menjadikan kuprum kita warna pirang ni, logam berwarna pirang lebih dia jadi lebih keras, tahan kakisan, warna dia pirang, cantik lah. Lagi menarik kan. Lepas tu kegunaan dia membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya lah. Okey, untuk loyang pula. Loyang pun dia ada banyak kuprum tapi tak sebanyak gangsa. Gangsa ada 88%, kuprum ada 75% dekat dalam loyang. Tapi gangsa campuran dia adalah timah. Loyang campuran dia zinc. Dua je kan. Okey, permukaan dia lebih kuat, permukaan dia lebih berkilat, mudah ditempa, warna dia sedikit keemasan. Macam nak jadi emas. Yang biasa orang tertukar tu. Takkanlah emas nak buat alat-alat tombol pintu, kunci tu kan. Dia sebenarnya daripada loyang. Dan juga alatan muzik seperti trompet dan sebagainya lah. Dan yang ini yang paling suka ditanya dalam peperiksaan SPM, nama dia duralumin. Yang paling suka tanya keluli dengan duralumin lah. Okey, duralumin ni apa? Daripada perkataan dia alum tu, duralumin, aluminium lah. Dia punya atom paling banyak. Aluminium ada 95%, pasal ada kuprum 3%, magnesium 1%, mangan 1%. Okey, disebabkan aluminium ni macam kita punya tin minuman aluminium lah. Awak tahu dia sangat ringan. Tapi yang bagus ni dia tahan kakisan aluminium ni, ringan dan kakisan. Sebab tu kita buat sebagai tin minuman. Sebab kita nak letak air dekat dalam tu kan. Okay, jadi satu faktor untuk pengaratan dia mesti ada air. Jadi kalau kita nak buat dengan benda lain tak sesuai. Aluminium adalah yang terbaik. Tapi bila kita buat dia jadi duralumin, okey, duralumin ini dia lagi ringan nanti, lagi ringan daripada aluminium, lagi kuat daripada aluminium tulen, lagi tahan kakisan. So, apa yang kita buat dengan duralumin ni? Membuat kapal terbang. Ingatlah aeroplane kan, pesawat badan kapal terbang tu kita guna duralumin, iaitu campuran aluminium, kuprum, magnesium dengan mangan. Dia punya atom utama adalah aluminium lah. So yang besar-besar 99, 96 ni kita panggil sebagai atom utama. Okey, lepas tu yang kecil-kecil ni, peratus-peratus kecil tu kita panggil sebagai atom campuran ataupun atom asing. So ini kegunaannya lah dalam buku teks awak. So yang ini yang saya ambil daripada tempat lain lah. So duralumin, pesawat kapal terbang. Kat sini tak lengkap lah, kena ikut buku teks lah. Dia ada kuprum, mangan semua tadi kan. Okey, keluli. Dia ada satu lagi panggil keluli nirkarat. Kalau keluli nirkarat tu N tu maksudnya dia campur nikel. Dia campur nikel dengan kromium. Kalau keluli saja dia campur karbon, ejaan karbon ni hilang. Tak ada. So kalau keluli nirkarat lagi tahan kalat daripada keluli,
So stainless steel lah ni, fluorinail karat ni. So dia campuran nir tu nikel, kromium. So dapatlah keluri tahan karat ni, tidak berkarat dan tahan kakisan. Sangat-sangat tahan karat lah keluri ni karat ni. So kita buat apa? Alat dapur, pisau, sudu dan garpu lah. Okey, loyang dah tadi kan. Loyang dah. Pewter dah, yang ni ikut dekat dalam kutek lah, yang ada dalam kutek. Okey, kuprum nikel ni adalah campuran kuprum dengan nikel. So dia jadi kuat dan berkilat. Apa yang kita gunakan ni? Duit shilling kita gunakan kuprum nikel lah. Sebab kita nak sudi kuat dan berkilat. Okey, lepas tu kita tengok kenapa kita buat pengaloyan. Pertama sekali, memang semua alloy dia akan, kesimpulannya dia akan jadi lebih keras. Dia akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi lebih tahan kakisan. 3 ni je. Kalau tanya kenapa, inilah nak suruh jadi keras, nak suruh jadi lagi kuat, nak suruh jadi lagi tahan terhadap pengaratan bagi alloy berbanding atom logam tulen. Kena ada perbandingan dengan logam tulen. Jangan banding dengan benda lain sebab memang logam tulen tu memang dah keras, dah kuat dah. Tapi bila dia buat pengaloyan, kita nak bandingkan logam tulen dengan logam campuran yang kita campur-campur. Kita pun dapatlah pengaloyan. Alloy adalah campuran logam tulen. Sekali lagi alloy ialah campuran logam tulen ni dengan alloy ialah campuran logam tulen dengan logam tulen yang lain. Maksudnya ada satu campur satu lain-lain. Ada besi kita campur dengan kuprum tadi, dah jadi benda lain. Ataupun ada aluminium kita campur dengan mangan tadi. Yang itu bukan logam. So bila dia dah tak tulen. Kalau tulen tu dia mesti sama je dekat dalam dia. Dia kalau kita bandingkan dia lebih lembut daripada tempat lain, daripada logam lain lah. Tapi disebabkan kita nak suruh dia jadi lagi kuat, padahal logam ni dah kuat dah. Tapi nak suruh lagi kuat. Jadi kita campur sikit benda lain. Apa benda lain tu? Sama ada logam tulen ataupun bukan logam. Biasa kita bukan logam tu kita tambah karbon lah. Sebab tu bila kita campur susunan dia dah tak cantik lah. Dia dah jadi tak teratur. So, bila nak tolak dekat sini, ada jumpa benda besar kat sini. Macam nak tolak? Tak boleh lah. Kalau tidak, kita tolak sikit lah sebaris. Geraklah dia. Sebab susunan dia cantik, teratur. Kalau tak percaya, awak try susun lah. Memang boleh susun buku. Susun apa benda yang sama saiz. Tolak, dia akan bergerak. Susun tu sama saiz, sama kedudukan. Tolak ke tepi, tolak ke kanan, dia akan senang jatuh. Tapi kalau buku awak letak yang ketebalan dia berbeza, awak try tolak. Susun tolak daripada tepi. Memang susah nak bergerak. Daya yang awak kenakan tu lebih banyak berbanding daya yang awak kenakan bila ketebalan buku tu sama. Saya tadi nak tunjuk kat sini, tapi biasa dalam kelas saya hanya guna buku teks je. Buku teks saiz tu saya letak banyak-banyak, saya susun dalam 3 bahagian, 3 kumpulan. Ataupun 2 bahagian, 2 kumpulan. Memang senang je tolak. Tapi kalau kita campur dengan buku lain yang lebih tebal, berbanding buku tu, teks saiz tu, kita try tolak, memang tak gerak. Bukan tak gerak, tapi daya yang saya terpaksa gunakan untuk menolaknya tu lebih banyak berbanding daya yang saya gunakan untuk menolak buku teks sains sahaja yang disusun bersama-sama. Okay. So inilah contoh. Contoh ni wajib ingatlah, terutama yang dalam buku kan. Buku teks awak tu. Yang paling glamour yang selalu ditanya memang kelima-lima ni lah. Tapi sikit-sikit je dia akan tanya duralumin dengan keluli sebab benda paling senang. Cuma duralumin ni dia tak tanya komposisi sebab banyak. Dululah untuk KBSM. Sekarang saya tak tahu lah KSSM macam mana. Kalau duralumin ni akan tanya, badan kapal terbang dibuat daripada apa? Badan apa tu? Kereta api laju dia buat daripada apa? Dia tanya macam tu. So awak kena jawab duralumin. Kalau nak guna bangunan asas kepada jambatan, tulang semua tu kan. Punya apa kerangka-kerangka tu kita guna keluli. Keluli ni dia mesti dia yang ni sebab sikit je besi campur karbon. Benda paling mudah. Mesti campur karbon. So sifat dia lebih keras, lebih kuat. Ni kegunaan dia. So dalam buku teks, semua yang dalam buku teks, nak tak nak awak kena ingat. Sebab kita memang berpandukan buku teks sangat-sangat. So bila kita buat proses pengaloyan, iaitu kita campurkan atom tulen yang ni kat telah besi, hitam besi campur dengan merah, atom asing ni, dia jadi apa? Alloy.
Alloy ni banyak. Inilah contoh alloy. Ni yang contoh-contoh alloy. Ini contoh macam mana alloy itu terbentuk. Nama prosesnya adalah pengaloyan. Kena ingat tu. Pengaloyan. Proses di mana atom logam tulen dicampurkan dengan atom asing. Membentuk satu alloy. Nama prosesnya pengaloyan. Dan ni contoh-contoh je lah daripada buku teks. Ni yang saya ambil dah dekat luar. Okey. Sekali lagi. Apa dia tujuan pengaloyan? Tak ada benda lain. Kita nak jadikan besi yang dah kuat tu lagi kuat. Besi yang dah keras tu lagi keras. Dan awak tahu besi dia mudah berkarat. So bila kita buat jadi keluli ataupun keluli nirkarat tadi, stainless steel tadi, keluli tahan karat, dia jadi tak berkarat. Kapal terbang tu selalu kan, lalu dekat kita punya langit kan, dia mesti jumpa udara, dia mesti jumpa air, mesti hujan. So air tu, udara tu adalah faktor yang akan menggalakkan proses pengaratan, kakisan. Tapi sebab badan kapal terbang itu kita bina dengan duralumin, iaitu sejenis alloy, maka dia tahan terhadap pengaratan. Dia tak karat mudah-mudah. Tapi kita tak guna pengaratan, kita sebut kat sini kakisan. Kakisan tu apa? Sama lah dengan pengaratan. Tapi kalau tak ingat tak apalah, bolehlah guna perkataan pengaratan tu. Lebih tahan terhadap pengaratan. Okey, kenapa kapal terbang tu kita guna aluminium? Macam saya cakap, tin aluminium tu sangat ringan. Jadi kita takkan nak guna besi berat. Jisim besi tu lebih berat berbanding dengan aluminium. So antara banyak-banyak logam yang ringan adalah aluminium. Jadi dengan teknologi dan kajian yang dibuat, dia pun buatlah hasilkan duralumin untuk hasil duralumin. Kenapa? Sebab nak guna aluminium yang ringan tadi, campur dengan kupra, magnesium dengan mangan ni, 3-4 ni kan, jadi 4 jenis ni, maka lagi ringan, lagi kuat, lagi tahan terhadap pengaratan. So bolehlah buat pesawat, badan kapal terbang, helikopter pun sama. Okey, lepas tu tadi saya sebut apa? Kereta api laju. Sebab dia memang nak suruh ni ringan. Okey, satu lagi kalau soalan tanya, apa tu yang mainan punya kan sekarang, drone ke apa-apa kan, dia akan guna duralumin lah. Sebab kalau besi lah, kalau berkaitan dengan logam, dia ada guna logam, dia akan guna duralumin sebab dia nak suruh benda tu ringan. Untuk menerbangkan sesuatu benda, dia mesti dia punya berat mesti ringan. Baru dia boleh lawan daya graviti yang turun ke bawah. Bila daya angkat tu lebih tinggi, macam mana nak suruh daya angkat lebih tinggi? Satu benda, jisim mesti ringan. Jadi barulah benda tu boleh naik ke atas. So ingat tu duralumin. Sebab tu duralumin selalu ditanya. Banyak benda dia boleh tanya dengan duralumin ni. Okey. Yang ini, eksperimen ini sepatutnya kita buatlah nak kaji perbezaan alloy dengan logam tulen. So eksperimen ni sangat mudah sebenarnya. Kita letak bongkah kuprum. Kuprum ni adalah satu logam tulen kan. Lepas tu kita jatuhkan pemberat. Jatuhkan je, jatuh bebas. Okay, kita jatuhkan pemberat, kita tengok lekukan, kedalaman lekukan yang terhasil. Apabila, macam kita kalau awak, macam kalau kita letak plastisin dekat bawah, lepas tu kita jepaskan batu, dia akan jadi ada lekukan. Ni pun sama, pemberat 1 kilo tu sangat berat. Dan dia kecil je. Okay, kita jatuhkan kepada bongkah kuprum kita. Okay, bila kita jatuhkan kepada bongkah kuprum tu kita, dia akan ada lekukan sebab kuprum tu lembut. Walaupun dia logam, dia lembut. So, bila ada lekukan, maksudnya ada kedalaman dia. Kita pun ambil kedalaman dia tu. Diameter lekukan itu berapa. Kita ulanglah banyak kali, 3 kali kan untuk dapatkan kejituan dia, bacaan. Okay, lepas tu kita ganti. Yang bawah ni, kuprum tadi, logam tulen tu kita ganti dengan gangsa. Gangsa adalah alloy. Memang kita dah tahu dah, alloy ni mesti lebih keras, mesti lebih kuat. Kan? Jadi, bila kita jatuhkan dia, confirm diameter lekukan yang terbentuk tu akan jadi lebih kecil berbanding dengan kuprum. Sebab gangsa keras dan kuat. So yang ini, eksperimen ini yang ada kira kedalaman lekukan ataupun diameter lekukan tu, kita nak uji kekerasan alloy berbanding logam tulen. Satu lagi eksperimen, yang ini nak uji pengaratan. Sebab kita kan
alloy ni kita nak hasilkan, nak tengok dia lebih keras, dia lebih kuat, dia lebih tahan kakisan. So keras dengan kuat, kita guna eksperimen ini untuk buktikan yang alloy itu lebih kuat, yang alloy itu lebih keras. Tapi nak uji pengaratan, senang je. Kita bagi air je kat dia. Kita ambil paku besi satu lagi paku keluli. Beli dekat, yang ni pun saya buat seumur. Setiap tahun saya akan buat eksperimen ni sebab sangat mudah. Letak paku besi dalam air, letak paku keluli dalam air, lepas tu tinggallah beberapa hari. Okay. Dan nanti selepas beberapa hari, awak akan dapati paku besi tu dia jadi koko-koko. Ada lapisan perak. Sebab besi lah, biasalah besi kan dia akan berkarat. Tapi paku keluli dia masih kekal kelabu, tak ada gapa-gapa. Tak berubah pun. Jadi betul, awak akan dapati betul eksperimen ini iaitu alloy lebih tahan kakisan pengaratan berbanding logam tulen iaitu paku besi lah. So paku keluli tu takkan berkarat. Tapi paku besi akan berkarat. Macam mana dia nak tahu dia berkarat? Ada lapisan perang pada paku besi tu. So ini eksperimen. Tahun lepas pun saya sempat buat yang ni dengan pelajar ahli mesin saya. Tak tahulah. Dan awak memang ada PK. Yang ini semua kena buat ni. Saya nak suruh buat lah. Tak gambar. Buat biar awak hantar ni. Boleh bagi sampai TP2 sekurang-kurangnya. Boleh lah. Nanti saya nak snap lah gambar dekat dalam hantar dekat dalam grup kelas awak. Tengok berapa orang nak buat kerja. Nak bagi markah TP ni, nak bagi markah PBB. Dah lah ramai yang tak hantar. Projek yang saya suruh ramalan berapa orang je. Tak ingat berapa orang. Dia tak ada nama. Okay, so kepentingan alloy kepada industri ni. Keluli, karbon. Oh, yang ni sebenarnya slide duduk sini. Okay, kita nak masuk yang last sekali. Gambar kalau dalam buku teks awak yang ni. Kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Okay, jadi kita tengok dulu. Keluli karbon yang sangat keras, tahan karat dan tahan terhadap tekanan digunakan untuk pembinaan bangunan dan jambatan. So, keluli tahan karat ataupun stainless steel ini merupakan campuran besi, kromium, nikel. Macam saya tak bagi contoh tadi lah ni. Keluli ni karat besi, kromium, nikel lah. Lepas tu ada lagi lain-lain sikit lah. Okay, so campuran besi ini akan digunakan sebagai bahagian kereta dan juga pipe. Kenapa? Sebab kita nak pastikan tak ada berlaku pengaratan dalam pipe. Kalau tidak nanti tu yang jadi air karat tu. Sebab zaman dulu kita guna besi biasa je. Lepas ni baru keluar ada besi keluli tahan karat ni, stainless steel ni. Sebab tu ramai sekarang kan orang buat pagar dengan stainless steel. Tengok pagar yang berkilat-berkilat tu stainless steel lah. Memang dia tahan karat. Kalau dulu kita buat pagar guna besi biasa je. Nanti lama-lama besi tu pun roboh kan. Sebab apa? Sebab berlaku proses pengaratan. Bila kita gantikan dengan stainless steel punya logam, maka dia akan jadi alloy stainless steel ni akan jadi tahan karat lah. So banyak aplikasi dia nak bina kereta sekarang guna keluli tahan karat ni lah. Batang pipe pun harap-harap nanti kerajaan Kelantan akan tukar lebih banyak lagi batang pipe dia kepada batang pipe menggunakan stainless steel ni. Barulah tak ada karat dekat dalam air kerajaan. Okay, so alloy superkonduktor adalah konduktor elektrik yang tidak mempunyai rintangan elektrik di bawah suhu tertentu. So alloy superkonduktor ni lah yang kita gunakan untuk membuat kereta api peluru dan juga MRI. Yang ni MRI ni kita guna kan ada macam orang nak cek penyakit apa-apa dia masuk macam dalam terowong tu kan. So itu adalah MRI. Ada ni dalam gambar ni MRI. Mesin pengimajan resonant magnetic. So inilah terowong ni. Orang pun letak dalam ni. Dia pun baru nak tengok ni yang ni dia scan seluruh badan kita daripada kepala sampai ke kaki lah. So satu badan dia tengok apa masalah orang ni, apa penyakit, apa ada, apa yang berlaku dekat dalam badan dia. Selepas semua benda yang lain dah tak boleh, dia akan masukkan dekat dalam ni. Ataupun dia nak cepat kan, nak tahu keputusan dia cepat, dia masukkan dia dekat dalam ni. Memang ada kawan saya cakap takut lah duduk dekat dalam ni sebab dia seorang-seorang tempat sempit dia kata. Dia scan kaki, dia patah kaki.
kaki pun nak patah kaki nak tengok setara mana pun masuk dalam ni. Nak bagi tahu awak sebab kaki dia tu apa tu sendi dia putus sikit. So dia masuk dekat dalam ni. Okay. So tadi ni alloy superconductor lah nak buat ni. Alloy superconductor nama dia niobium titanium. Selain daripada duralumin tu bukan yang kereta api peluru. Yang ini kereta api peluru dia guna niobium titanium ataupun niobium timah. So awak kena ingat nama ni. Niobium titanium, niobium timah digunakan dalam pembuatan silap. Yang ni bukan. Yang ni. Sorry. Niobium titanium dengan niobium timah ni untuk MRI. Alloy superconductor ni pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Saya ingat hari tu duralumin, tapi mungkin dia akan guna benda lain lagi untuk yang kalau superconductor. Kalau tempat yang banyak-banyak biasa yang bukan bullet train, bullet train lah yang saya tak tahu dia guna gas apa. Untuk guna badan dia tu. Sebab nak bullet train ni dia nak, tapi memang confirm alloy lah. Mungkin dia buat guna duralumin tapi campuran dia ada lain lagi. Sebab dia nak lawan geseran ni sangat-sangat laju lah. Okey, yang ini saxophone ni dengan alatan-alatan muzik yang lain yang macam besi awak tengok, tapi dia bukan besi, dia sebenarnya adalah loyang. Ni. Okey, lepas tu yang ini memang duralumin lah. Duralumin diperbuat dari badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin yang sangat ringan dan kuat. Okey, yang ini bangunan kembar Petronas ini, Twin Tower ni, KL Twin Tower ni kan, dia guna keluri. Sebab sifat dia yang keras dan tahan terhadap kakisan. Memang awak tengok banyak guna besi je lah ni bangunan ni. Okay. So ini adalah contoh-contoh alloy yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Cuma dekat sini dia lain dekat dalam ni, dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai alloy superconductor. So ingatlah alloy superconductor ni dia, kenapa kita hasilkan dia? Sebab dia nak suruh tak ada rintangan elektrik bawah suhu tertentu. Okay, awak tahu kan kalau kita gesek je tangan kita dia akan hasilkan awak rasa panas, haba kan. So kalau awak imagine kalau kereta api ni bergerak dengan sangat laju, lagilah sebenarnya haba akan banyak dihasilkan. Tapi kita nak hasilkan satu alloy superconductor ni supaya dapat boleh mengalihkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa ada halangan lah. Dan juga nak suruh dia tahan kepada haba semua tu. So itu yang dia jadi alloy superconductor. Dan dia tengok juga kita tak ada lagi ni kereta api laju ni. Bukan kereta api laju, dia panggil bullet train. Kereta api bullet train, kereta api peluru. Dia untuk guna buat alloy superconductor. Siapa yang ada? Jepun ada. Setakat ni saya tahu Jepun lah. Dia buat guna ni alloy superconductor. Dia punya kereta api dia bullet train dia panggil. Ataupun kereta api peluru. Kereta api yang berkuasa tinggi lah. China pun mungkin dah ada dah. Tapi yang saya tahu sebelum ni adalah Jepun. Okay. Jadi setakat ni saya nak tanya. Okey, faham ke tak apa dia alloy? Alia, ada dua Alia kat sini. Alia, Nurul Alia dengan Alia Nazifah. Izati tadi dah tak boleh masuk lah. Tak termasuk lah. Saya tengok mesej tak ada juga, dia tak ada cakap apa-apa, putus lepas tu tak boleh masuk ke mana. Alia? Alia? Faham. Faham tak? Faham. Faham cikgu. Jadi kan awak kena ingatlah ni. Kena ingat contoh ni. Lepas tu kena boleh melukis. Nak lukis dia ni, masih saya nak ajar lukis sikit macam mana. Sebab dia pernah tanya tau macam mana nak lukis. Nanti kan tak kerti lukis pula.
Okey, ni kan. Jadi dah kan skrin putih. Jadi skrin putih kan? Ada. Okey. Cara nak melukis dia, awak kena bila dia suruh buat atom, awak bulat je. Macam kita buat partikel-partikel biasa. Okey. Lepas tu, tak payah buat banyak-banyak. Buat 5 cukup. Bawah ni kena buat macam ni. Dia bukan duduk terat, dia duduk macam ni. 5 juga. 5 biji je. Lepas tu yang ni mari sini balik. Kalau boleh sama besar. So 3 baris dah, tak payah banyak-banyak. Kalau saya 3 baris je. Okay. So bila dia nak tunjuk dia mengelongsor, dia mesti 5 juga. Lukisan ni dia pernah tanya tau, sebab tu saya ajar ni. Sebab ni lukisan pengaloyan. Okay, bila dia bergerak, yang ni dia gerak lah semua. Okay. Satu lagi tu, bila dia mengelongsor tu, dia kena buat sini. Sini 2. Patutnya. Dia gaji gitulah. Kalau nak ni kat pak pun tak apa sini, bawa lukis pun senang sikit. Jadi yang ni kat sini. Dia akan gerak gitu. Tu bukti dia macam mana dia boleh bergerak lah. Nampak dia pergerakan dekat situ. Nampak tak? Tak apa kita tambah sikit sini. Tambah kat sini. So kita nampak dia bergerak, dia punya pergerakan ni. Bila kita kena daya, dia akan jadi macam ni. Ini logam tulen. Okay. Dan sama dia tanya ni, apa dia boleh tu kan? So atom ni dia mengelosor antara satu sama lain. Okay. Bila kita nak suruh buat proses pengaloyan, tak payahlah buat ni. Yang ini ni, dia kira gini. Saya buat warna lain lah. Proses pengaloyan. Ni pengaloyan. Pengaloyan tu apa? Dia ada sama juga buat 5. Kalau boleh sama besar. Biasa saya suruh pelajar saya tutup pen kan. Kalau yang ada pen yang ada tutup tu, dia ada bahagian hujung tu. Awak terbalikkan. So, dia boleh jadi bulatan untuk awak. Jadi, semua sama. Tak payahlah nak guna duit. Dia kecil je. Sebab benda ni kecil je kan. Jadi, guna tutup pen je. Biasa saya suruh pelajar saya guna apa yang ada saja dekat dalam pensel box. Tak adalah susah sangat. Okay, ni sama 5. Dia mesti 5. Tak payah buat banyak-banyak. Ni tak apa. Yang ni boleh buat 3 baris saja. Alah, saya buat ni tak sama besar. Ni sepatutnya sama besar lah ni. Okay. Lepas tu campur dengan ni lah. Dia kena awak hitamkan lah. Saya buat warna lain. Dan dia besar. Besar daripada yang asal. Okay. Besar daripada yang asal. Campur 2 ni. So kat sini, yang ini logam tulen. Yang ini logam asing. Atom, sorry. Atom tulen. Yang ni atom asing. So apa jadi? Bila awak lukis, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lepas tu, awak pun ambil. Ada berapa logam asing tu? 2. Aku letak 1 kat sini.
Dia kena ada dua lah. Okay. Lepas tu masukkan balik yang purple. Kan dia 5 kan? Lepas tu awak tambah balik satu lagi item asing tu kat sini. Lepas tu buat yang purple pula. Purple ni kena ada 5 juga. Macam tu lah 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dapat dah ni. Inilah alloy. Lepas tu bila tulis, yang ini kena label sebagai atom logam tulen. Yang biru ni kena label sebagai atom asing. Inilah proses apa? Pengaloyan. Tertinggal huruf A. Pengaloyan. Ni pun tertinggal huruf A. Pengaloyan. Boleh? Alia? Okey tak? Pandai tak lukis agak-agak? Tak lukis dah. Okey dah? Try hantar ke WhatsApp group. Alia, dua-dua Alia. Awak hantar ke WhatsApp group, saya nak tengok. Saya buat kecil cikgu. Tak apa, hantar. Sekejap. Hantar ni, send kat situ. Tak kat gambar, send kat situ. Saya tanda selalu. Sebab saya buat dengan tingkatan 5C, dia lukis benda je saya suruh. Sebab dia lagilah, dia kena lukis cat. Gambar kanta mata tu, kanta optik. Nak gambar kanta, buat, saya backing lalu dalam group. Sama juga dengan gambar kanta untuk mikroskop, teleskop. Awak lukis, saya tanda selalu. Nak masuk apa tu 9.2 pun sebersalah dah kaca dan seramik ni. Yang tu saya nak gabungkan dengan polimer. Ataupun ni saja. Siap dah? Snap je gambar yang awak dah buat tadi. Tak apa. Kalau salah saya baiki. Tak ada masalah. Awak je yang nampak saya baikinya. Dia orang nampak gambar yang awak send je dekat dalam group. Tak nampak saya baiki. Yang online kan saja nampak saya baiki. Okay. So kat sini, ni Alia ni. Okay. Cumanya nanti bila yang buat yang sebenar pada dalam peksa, awak kena buat bulat tu biar sama besar ni. Alia Syahadah. Okay. Macam saya bagi tahu tadi, kalau ada pen tu, tutup pen tu. Bulat guna tutup pen. Yang ini okey. Atom logam tulen, atom asing. Okey, betul dah ni. So, kita ada masalah ni. Betul dah. Cuma kena pastikan bulatan dia bersama besar. Itu je lah. Yang lain. Kejap, internet saya slow. Kenapa? Internet saya slow. Kejap. Dah hantar gambar tapi tak tu lagi. Tak apa. Saya tunggu. Okey. So, yang Alia Syahadah ni betul dah.
So saya boleh bagi markah TP dah ni. TP paling kurang pun TP 2, TP 3 dapat dah ni. Okey. Nanti kita tunggu yang Alia seorang lagi. Dia senang je sebenarnya alloy ni, pengaloyan ni. Tapi soalan suka tanya. Benda topik senang tapi memang tak tahu kenapa. Apa tu, apa dia panggil, lembaga peperiksaan suka soalan pengaloyan ni. Dia boleh keluar dalam bahagian A, dia boleh keluar dalam bahagian B. Bahagian A ni lah soalan ni. Soalan yang apa tu, buku teks awak tu, eksperimen tu. Muka surat 186 dengan 187. Dia memang akan suka sangat-sangat nak tanya. Rasa ni suruh buat. Okay, kita tengok yang Alia Nazifa punya ni. Okay, Alia. Alia silap sini. Dia kena rapat ni, Alia ni. Alia ada ke? Ada. Yang ni dia kena rapat Alia. Yang ni Alia buat jarak. Jarak dia jadi gas tau Alia. Dia sebab dia nak bagi tu pekejal. Dia kena buat bulat tu mesti rapat. Kalau macam saya kan, saya kalau guna kertas tajam saya buat macam ni je lah. Senang je. Dia dah ada line gitu kan. Lagi senang. Tapi kalau 5 kat atas, kat bawah mesti 5. Betul lah. Dia pun dapat. Boleh nak Alia? Boleh. Nanti Becky awak hantar balik kan. Sebab saya boleh bagi markah apa tu PBT kat sini ni. Okey, yang ni dah betul. Okay, yang ni betul. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, yang ni pun betul. Inilah salah ni. Yang ini pun dia kena rapat ni. Yang ni dia kena naik ke atas biar rapat. Cumanya 2 ke kanan, 2 ke kiri.
Sebab kita nak bagi tahu dia ada tolakan kan, daya. Ada daya yang dikenakan. Yang ni pun kena beki sikit. Dia duduk rapat-rapat. Faham kan? Faham. Okey. So tak ada masalah. Saya harap awak faham sebab pengaloyan ya betul dah. Untuk proses pengaloyan ni betul dah. Cuma waktu awak 2 kilogram tulen ni jelas salah. Pengaloyan ni betul dah. Nah. Okey. Biarlah. Nanti saya akan bagi semua orang kena lukis dan hantar untuk dapatkan markah PBD. Bukan awak 2 orang je. Awak 2 orang kira dapat dah tu markah PBD. Awak lain, markah untuk PBD dia, siapa hantar baru dapat. Okey. Masa hari ni saya rasa sampai sini je kot. Sebab selalunya kalau nak masuk masa kaca tu, macam baru, topik baru pula kan. So, kita berhenti kat sini dulu untuk alloy dan pengaloyan. So, nanti hari Isnin insyaAllah kita masuk kaca dan seramik dan sedikit polimer lah. Polimer ni dia panjang sikit. Kalau habis, kalau tak habis, tak apa, kita sambung kemudian. Hari Isnin ni. Okay, terima kasih. Join kelas saya. Ya. Betul ni atau dalam grup kau atau personal cikgu? Alia hantar personal lah. Okey. Okey, orang lain saya nak suruh hantar dalam grup. Awak 2 orang dah hantar dalam grup. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh baca surah Wal-As dengan tasbih kifarah kan? Lepas tu boleh live. Terima kasih dah. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.